Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita ada sedikit kelapangan. Kita nak share balik soalan-soalan yang hari tu ramai yang tanya mengenai PCOS. Okay? So, saya hanya akan go through soalan-soalan ni dalam nada 30 soalan yang saya akan cuba jawab masa pagi ni. Okay? Dan lepas tu nanti saya akan share secara dekat dalam Instagram dan juga Instagram Sofia. Okay. Puan Raspberry 1003, Assalamualaikum doktor, saya umur 38 tahun. Saya ada PCOS dan obes. Jarang period, saya confused nak turun berat badan dulu ke ataupun nak buat rawatan fertility. Dok kata telur besar tapi tak tahu bilangan cadangan doktor. Okey, kalau bagi mereka yang berat badan dia lebih, mungkin yang pada masa sama usia dah lebih daripada 35 tahun, kita nak lebih ke arah start rawatan fertility. Although memanglah kalau boleh kita nak optimizekan berat badan tu. So mungkin kita boleh target dalam masa 3 hingga 6 bulan turunkan berat badan maybe dalam sebanyak yang boleh, dalam 5 kilo ke ataupun 10 kilo. Kalau maybe at this situation perlukan active intervention, maksudnya ambil ubat dan juga together dengan lifestyle. So kita buat plan tu, and then by mid 38 before 39 kita dah start rawatan fertility. Selalunya rawatan fertility kita tak boleh start kalau berat badan tu lebih daripada 100 kilo ataupun BMI lebih daripada 40. Okay? So itu antara basically garis panduan untuk rawatan fertility. And then lepas kita dapat kutip telur, kita bekukan, and then lepas tu kita aim balik untuk turunkan lagi berat badan sebelum frozen embryo transfer. Yang tu kita ada banyak sedikit masa sebab kita tak ada isu dari segi telur tu yang kita nak kena ambil. Okay? So mohon bincang dengan doktor because 38 kita dah consider macam dah waktu-waktu yang kita kena agresif ataupun bit critical untuk dapatkan telur untuk get pregnant. Okay? Puan Nurul Fariha, period setiap bulan tapi tak lekat lagi, agak-agaknya kenapa doktor? So basically kalau macam ni kita nak minta puan bincang dengan doktor, pergi check kesuburan, and then teruskan rawatan fertility, start rawatan fertility. Okay? So ni bukan hanya melibatkan puan, perlukan check suami juga, tengok sperma. Lepas tu kalau semuanya okey, dan kita start juga rawatan fertility sebab ada entity yang kita panggil unexplained subfertility tu. Okey. Mira Amia, doktor macam mana nak bagi telur tu matang dan berkualiti? Okey, so basically kalau matang kita akan gunakan dengan rangsangan ubat. Kita start dengan pil dulu macam Clomid ya. Kalau tak lut kita kena buat rawatan dengan ubat suntikan ya, hormon suntikan. Kualiti lebih kepada usia kita ya, dia lebih kepada faktor lifestyle kita. So yang kat situ yang kita kena optimalkan. So kalau kualiti, so sometimes kena berhati-hati juga dengan kualiti. Kita kena tengok dari segi faktor usia, kesan usia kepada telur kita dan juga lifestyle. So of course masa kita TTC kita nak lifestyle yang healthy. Tapi kalau kita tunggu sampai nak betul-betul healthy, betul-betul clean sampai makan masa 5 tahun, so then impact kualiti usia tu kepada telur tu lebih great. So kalau nak buat lifestyle changes, yes boleh, tapi kena pada orang kata kena ada timing dia, tak boleh just bila-bila panjang lama sangat. Sebab ada yang kata, oh doktor saya masa tu usia dia dah 38, 39, saya nak make sure lifestyle saya bersih dulu ataupun clean, healthy lifestyle dulu, baru saya nak buat rawatan fertility. So at that moment tak tepat pilihan tu sebab kita tahu impact usia tu lebih terkesan, lebih mendadak kesannya kepada kualiti telur daripada lifestyle. Okay? So seterusnya ialah Puan Jiha Nur Najiha, doktor kalau bila cak telur ada satu, adakah ianya normal? So selalunya satu tu mungkin apa yang maksudnya adalah satu telur yang besar, telur yang dominan, okay? So bukannya maksudnya satu sahaja telur tu, okay? Selalunya kita tak boleh nak
quantify telur tu kat ovary tu ada berapa lagi. Tapi kita bila buat AMH, kita tahu level hormon tu lebih kepada paras level hormon. Kita tak boleh kata okey telur you ada satu je lagi, tinggal untuk next month. Tak boleh, kita tak boleh nak dapat yang macam tu. Okey. So mungkin satu tu adalah satu yang dominan, satu yang matang. Ada telur lain tapi kecil-kecil. Okey. Aiman Zamri, adakah PCOS ada kaitan dengan dinding rahim tebal sehingga sukar berlaku implantation? Ya, betul. Sebab PCOS ni menyebabkan keadaan yang tinggi dalam level estrogen kita. So dinding rahim akan menebal bila estrogen kita tinggi. So ada juga wanita yang PCOS, dinding rahim dia tebal sangat, ada sel-sel yang tak sihat dekat dinding rahim yang kita panggil hyperplasia. Okey, sebab period tak datang, so dinding rahim menebal dan dia boleh menyebabkan kalau kita tak buat apa-apa, kita tak bagi ubat untuk datangkan period ataupun kita biar saja dinding rahim tu tebal, boleh mengganggu dan boleh menyebabkan sel awal kanser. Okey, sebab itu wanita PCOS bila period tak regular, dia kena dapatkan period dia at least every 3 months sekali. Okey, itu bagi mereka yang tak nak ataupun belum ready lagi untuk TTC. So kena dapatkan period tu datang. So bagi wanita yang single, dia ada PCOS ataupun yang dah ada anak, dah ada dah complete family, contohnya period tu tak regular, sometimes kita bagi pil perancang supaya period dia lebih regular. Ada yang juga masukkan macam Mirena, di mana kita bagi macam alat kat dalam rahim di mana dia mengeluarkan hormon progesteron, menyebabkan dinding rahim dia nipis. Okey. So Puan Nur Atika Hanif, normal ke kalau period cycle kadang-kadang 25, 20, 28? Tu kita consider masih regular sebab setiap bulan tu datang. Cuma mohon puan pantau, tengok dari segi cycle tu, make sure setiap bulan datang period. Okey. Yan Jazal, saya dah turun berat badan dan capai BMI, still hair wire. Okey, so kalau macam tu dah capai BMI yang normal, turun berat badan, mohon puan teruskan pemeriksaan, teruskan check, make sure juga hormon-hormon lain tu normal, macam termasuklah hormon thyroid, hormon prolactin, sebab kadang-kadang dia masih lagi tak stable. Ada juga wanita tu dia PCOS tapi bukan dia adalah lean PCOS, maksudnya dia kurus tapi period dia irregular. So yang itu perlukan rawatan juga. Okey, tak semestinya BMI sahaja. Although kita tahu BMI adalah faktor utama untuk mereka yang PCOS, period dia tak regular. Okay, but we know ada entity dia panggil lean PCOS. Lean PCOS maksudnya dia kurus tapi masih ada period dia tak regular. Okay, seterusnya Sakinah Kamnes. Assalamualaikum doktor, baru masuk. Waalaikumsalam. Tak apa puan, it's okay. Tirai, baru-baru ni saya cek doktor kata banyak PCOS saya dan dah 3 bulan saya tak datang period. Doktor advise turunkan berat badan. Saya tak konsult apa-apa assignment untuk PCOS, okey ke? Sebab doktor pun tak advise saya ambil ubat apa-apa. Okey, tak apa, teruskan usaha untuk turunkan berat badan, tapi bila period tu dah tak datang lebih pada 3 bulan, mohon ambil ubat untuk dapatkan period. Maksudnya dapat withdrawal bleed. Maksudnya ubat tu kita bagi supaya you dapat period, dinding rahim tu akan bertukar. Dan selalunya masa ni juga bila lah period tu dah datang, kita selalunya sambut dengan rawatan macam Clomid, macam ubat untuk bantu besarkan telur. Okey. So selalunya bagi mereka yang TTC dan PCOS, kita tak bagi ubat pil perancang sebab dia nak mengandung. So kalau kita bagi perancang, macam ni dia nak mengandung. So selalunya doktor yang bagi period tu datang adalah lebih kepada dapat withdrawal bleed. Dan lepas tu kita sambut dengan rawatan fertility. Untuk suplemen pun boleh ambil folic acid, vitamin D3, boleh ambil CoQ10, okey. Dan juga boleh consider untuk ambil metformin ataupun glucophage supaya bantu insulin insensitivity disebabkan oleh PCOS. GAI 0611, salam doktor, saya pun TTC selama 6 tahun, tak ada rezeki lagi. Last Julai diagnose ovarian cancer, Allahu Akbar. Dan post hysterectomy dah 15 sekarang. So saya
Berapa lama agaknya wound need untuk fully healing? Okey. Assalamualaikum Puan G 0611. Saya tumpang sedih dengan Puan punya diagnosis. Semoga Puan dapat kekuatan ya. InsyaAllah. Okey. Dalam situasi ni bila dah buat operation, selalunya wound tu akan heal dalam masa 4 hingga 6 minggu. Selalunya dalam 2 minggu tu dah boleh berjalan perlahan ya, dah bergerak ke sana, dah boleh kat dalam rumah tu, dah boleh pergi ke dapur contohnya, tapi bukan masak okey, just jalan. Tapi selalunya doktor akan bagi sampai 6 minggu MC untuk operasi yang besar macam ni. Okey, so mohon Puan jaga kesihatan dan follow up doktor, sebab selalunya doktor nak tengok keputusan tisu yang dihantar ke makmal, sebab dia nak tengok bawah mikroskop, katakan kalau betul kanser ni jenis kanser apa, and then sama ada perlu tak rawatan susulan macam kemoterapi dan semua tu. Okey, so itu situasinya. Puan Adil Riah K, doktor, adakah usia meningkat akan efek volume darah period? Waktu umur 20-an darah period banyak. Now 30-an darah first day sahaja je yang banyak. Second day tak pakai pad, pakai panty liner. Normal ke doktor? Ya, usia menyebabkan kitaran haid kita berubah. Kalau dulu 28-30 hari, mungkin sekarang pendek sikit, ataupun ada juga yang jarak lah panjang juga. Begitu juga dengan volume period mungkin berubah. Namun minta Puan periksa dengan doktor, pastikan tak ada apa-apa isu yang lain. Okey, tengok dinding rahim, ketebalan dia, tengok ovary, berapa keadaan folikel, ada cyst ke ya, ada fibroid ke ya. Dan pastikan semuanya okey, baru kita kata is just part of the normal process of change faktor usia. Okey. Raja Sakinah Roslan, jumpa doktor terus is the best way. Jangan tunda, sebab tundalah dapat tahu ada kanser rahim. Bermula ada PCOS dan istihadah dah bertahun-tahun. Ya, betul, sebab wanita yang PCOS, dinding rahim dia boleh menebal dan dia tak dapat period. So dia tak ada simptom, dia tak ada rasa sakit. So sebab tu ramai yang datang mungkin rasa kena ada period ke macam tu. So ataupun period dia panjang, tak menentu sampai 14 hari. So selalunya apa yang doktor buat ialah doktor scan, tengok dinding rahim tu, lepas tu doktor akan ambil sampel dinding rahim juga, tengok bawah mikroskop ada tak macam sel hyperplasia, ada tak sel awal kanser, na'udzubillah. Kat situ kalau ada, dan kita boleh treat awal, dan insya-Allah boleh kurangkan risiko menjadi kanser rahim. Okey. Dia Hana Fakira, salam doktor, macam mana saya nak kurangkan bulu-bulu di muka? Okey, ada ubat Puan yang kita boleh bagi untuk turunkan ataupun kurangkan bulu-bulu di muka sekiranya disebabkan oleh PCOS. Ada ubat sapu. Okey, pada masa sama PCOS tu kita kena stabilize kan. Sometimes kalau lah Puan tak TTC, kadang-kadang kita akan bagi ubat pil perancang yang juga adalah sesuai untuk mereka yang hormon testosteron dia tinggi disebabkan PCOS, okey, hormon androgen. So ada ubat sapu dan juga ubat makan. Okey. Puan Afika Hadam, salam. Saya pernah treatment dengan Dok Salihah. Dok pernah suruh buat IVF tapi tak mampu. Dah turun berat badan 18 kilo. Alhamdulillah. Tahniah Puan. Clomid 2 kali fail, nak kena sambung treatment lagi ke? Ya Puan, teruskan. Sebab berat badan dah turun 18 kilo tu dah bagus dah. Okey. Cuba kalau untuk Clomid boleh go sampai 6 kali kalau respon bagus. So itu antara yang boleh dilakukan. Pada masa sama Puan, sekiranya faktor keuangan, make sure Puan boleh go through macam hospital government macam HKL mereka ada buat rawatan fertility. So di situ by the time Puan jumpa doktor kat sana, diorang boleh sambut dan syorkan sekiranya tak ada rezeki masa tu boleh buat IVF. Okey. Puan Lily Zaid, doktor saya period bulan-bulan okey, cuma sekejap 4 hari, normal ke? Clomid pills boleh beli di farmasi ke doktor? Period bulan-bulan okey, cuma sekejap. Ya, 4 hari masih consider normal.
asalkan darah dia merah, maksudnya dia kena pakai pad ya. So ada darah merah, lepas tu dia berkurang so normal. Clomid pills boleh beli di farmasi. Ya, tetapi kena ada prescription, maksudnya doktor kena prescribe ubat tu. Okay, alright. Jerry Rain, salam doktor, ada punca-punca telur tak matang ya. Ya betul, sebab hormon, sebab PCOS selalunya telur banyak, cuma telur dia tak matang. Okay, so mohon jumpa doktor untuk dapatkan bantuan. Dila Fadila, doktor, saya gugur 9 tahun lepas tu kadang-kadang period saya agak problem, kadang-kadang lama baru datang, ni sekarang pun problem, last datang awal bulan 7 hari tu, apa saya boleh buat ya untuk plan ada anak ni? Mohon puan jumpa dengan doktor untuk kami periksa, buat scan, tengok dinding rahim, tebal ke dinding rahim tu, okay? Betul ke PCOS, dan kalau betul kita boleh start rawatan, dan bila insya-Allah puan mengandung, kita mungkin bagi ubat untuk kuatkan rahim, sebab ada background keguguran sebelum ni. Pada masa sama kita boleh bagi ubat glucophage, okay, untuk bantu kawal insulin insensitivity untuk mereka yang PCOS. Nurzalika Alwi, salam dok, saya plan untuk FET Ogos hari tu. Saya consume asid folik, metformin, fish oil dan inositol. Tapi saya postpone sebab gain weight dan craving teramat. Jadi dok advice untuk stop semua ubat dan suplemen. Kesan dia period reward 2 minggu, tapi saya tak check UPT ni. Boleh je puan buat je UPT, tengok macam mana. Kalau UPT positif, jumpa doktor untuk dapatkan ubat kuatkan rahim. Tapi kalau UPT negatif, okay, so minta jumpa dengan doktor, dapatkan period, okay. So katakanlah nak turunkan berat badan, kena ada plan, tak boleh just kata saya nak turunkan berat badan, maksudnya setiap bulan okay, berapa target, macam mana nak hit the target. Kalau 1 bulan 1 hingga 2 kilo, okay, macam mana nak achieve that. So dalam masa 3 bulan mungkin kita dapat loss sebab 5-6 kilo, so dan masa tu kita boleh buat FET, okay, kalau macam tu. Alright, so so kena ada plan, kena ada target setiap bulan tu. Ain Jijo, dok, saya tak kuat lagi nak weight loss tapi umur dah 38. Kalau proceed second IVF macam mana chance? Okay, so basically kalau nak proceed second IVF, kena tengok balik, kena assess balik. Kita akan belajar daripada first IVF cycle, tengok ada tak apa-apa yang boleh optimizekan. Okay, so kalau tak kuat lagi nak weight loss, kita tengok how much is, berapa tinggi berat badan tu, adakah dia masih dalam lingkungan yang kita boleh start rawatan. Okay, tapi kalau lebih daripada 100 kilo dan sometimes kita kena turunkan, mungkin perlu ambil ubat macam Saxenda ke, dan itu antara perkara yang kita buat. Bagi wanita yang berat badan dia more than 100 kilos ataupun BMI dia more than 40 especially, ada teknik rawatan surgery, bariatric surgery, di mana dia kecilkan perut untuk kurus. Okay, cuma bila buat operation ni, memang berat badan tu akan turun mendadak, dia akan makan masa at least 1 tahun untuk berat tu plateau ataupun berat tu stabil, dan baru kita boleh buat rawatan fertility. So itu antara perkara yang doktor boleh bincangkan juga bagi mereka yang perlukan bantuan untuk turunkan berat badan. Okay, alright. Puan Syazwani, wah doktor, period saya setiap bulan datang, tapi kadang-kadang ada bulan yang period lama 12 hari, kadang-kadang 8 hari je, kadang-kadang cycle saya pun jadi lama. Bulan ni cycle 42 hari, ingatkan pregnant, period pula. Okay, tak apa puan, memang wanita yang PCOS period dia tak menentu. Okay, so kalau macam ni kena tengok ada tak apa-apa yang kita boleh optimizekan lagi, kenapa period tu tak menentu. Bila period panjang sangat, kadang-kadang kita nak minta puan periksa juga dinding rahim, sebab nak pastikan tak ada hyperplasia, ataupun kalau period tu lambat tak datang-datang, nak tengok tebal ke dinding rahim tu, sometimes doktor kena nak sampel dinding rahim tu. Putri Intan Rahila, doktor, kalau isteri saja buat check up boleh ke? Ya, boleh puan. Isteri boleh mula datang check up. Ramai juga yang isteri datang dulu, tapi kita akan invite juga husband datang, sebab kita tak boleh move forward kalau kita tak tengok sperm. Ada juga suami je yang datang, so sometimes kita tak okay, Encik kena bawa isteri next appointment, sebab kita nak tengok macam mana keadaan
isteri juga, sebab apa pun rawatan fertility dia perlukan dua-dua orang, kita kena tengok kedua-duanya baru kita boleh decide rawatannya. Okey. Puan Raspberry 1003, doktor, berapa harga kos untuk bekukan telur? Saya umur 38, ada masalah obesiti 130 kg. Cuba turunkan berat badan tapi masih belum berjaya. Dah turun, lepas tu naik semula. Macam mana, doktor? Okey, kalau because situasi ni berat dia more than 100 kilo, 130 kilos, so kita tak boleh start dengan IVF. Okey, so apa yang perlu puan buat ialah jumpa dengan doktor bariatric surgery untuk, okey, ini plan yang A, di mana turunkan berat badan melalui operation, di mana kecilkan perut. Okey, so kalau boleh itu yang terbaik, sebab itu yang berat badan akan turun mendadak within 1 year, insya-Allah berat you akan stabil. Okey, tapi kalau tak buat operation, kita kena buat dari segi makan, ambil ubat Saxenda, kena jumpa person, kena buat dengan ada coach untuk turunkan berat badan, macam personal trainer, pergi gym ke, untuk within 1 year kita nak kena turunkan berat. So at least kalau berat tu kurang daripada 100, kita boleh start rawatan fertility. Okey, buat IVF and then bekukan, and then lepas tu baru buat frozen embryo transfer bila berat badan dah lebih much better. Okey, berapa kos untuk bekukan telur? Telur tu maksudnya embrio, selalunya untuk rawatan IVF dalam 20k juga. Okey, untuk bekukan. Okey, untuk frozen embryo transfer maybe around like 4,000 plus. Okey, tapi that is later. Alright. So Puan Didia, doktor, untuk tajuk endometriosis bila nak share? Okey, insya-Allah ramai yang tanya pasal endometriosis. Endometriosis insya-Allah kita akan buat pada masa terdekat. Maybe bulan Oktober punya live kita akan bincang pasal endometriosis. Mula-mula saya cakap endometriosis ni bulan endometriosis adalah bulan Mac. So kita nak try lah ikut team dia. Tapi sebab ramai yang tanya pasal endometriosis, tak boleh je, tak ada isu. Okey. Tirai, doktor, because saya banyak baru-baru ni check, doktor advice turunkan berat badan dan saya tak ambil apa-apa suplemen untuk PCOS. Okey, tak apa puan, memang betul turun berat badan tu penting. Tapi pada masa sama puan boleh je ambil folic acid, vitamin D, CoQ10, okey, dan boleh consider ambil glucophage juga untuk bantu keadaan PCOS. Okey. Puan Adrilia K, doktor, umur mempengaruhi volume darah period ke? Ya, betul, umur mempengaruhi volume darah period. 20-an dulu darah banyak juga, tapi umur 30-an first day dah banyak, second day tak pakai pad, sikit-sikit keluar. Yes, boleh macam tu puan, boleh berubah. Cuma mohon puan cek dulu dengan doktor, pastikan semuanya okey, dan baru kita say that it is because of age. Sebab usia darah tu berubah. De Alfarah Ferrero, dok, chemical pregnancy ada ke? Ya, chemical pregnancy berlaku. Chemical pregnancy ialah bila kita miss period, lepas tu kita buat UPT positif, lepas tu kita buat ujian darah, kita nampak hormon HCG tu naik. Tapi bila masa 2 minggu lagi kita periksa, kita scan, kita tengok dah tak ada kantung, ya, dan kita buat ujian darah balik, tengok dah jadi negatif. So itu biochemical pregnancy, maksudnya ada penempelan, ada reaksi kepada dinding rahim, tapi lepas tu embrio tu tetap membahagi, dia tak menempel, membahagi seterusnya menjadi kantung, dan bila kita scan kita tak nampak. So kita hanya nampak kita pregnant melalui ujian darah sahaja. Okey, so itu adalah biochemical pregnancy. Okey, Puan Ajwani, doktor, boleh share makanan untuk TTC tak? Okey. So basically ramai TTC juga tanya ada apa makanan yang kena makan, apa yang tak kena elakkan. So selalunya simple saja, makan makanan yang sihat, makanan yang seimbang, itu yang terbaik. Okey, sebab kita tahu TTC ni perjalanannya ada yang pendek, ada yang panjang. Okey, so dia tak lari daripada makan makanan yang sihat, kurangkan makanan yang bergula, okey, especially yang PCOS, kurangkan makanan yang fast food, okey, sebab dia processed food selalunya. Okey, air pun sebenarnya banyak gula dalam dia, especially kalau kita minum 3 in 1. Okey, so dah ada hidden sugar dalam tu, kita tak nampak. Okey,
Begitu juga dengan air-air yang kita beli, macam air boba ke, air kalau kopi yang high end tu, air-air yang mahal-mahal tu sebenarnya ada gula yang banyak dalam dia. Okay, so kat situ kadang-kadang kita tak perasan, kita tak makan pun banyak, tapi kita minum banyak air manis. Okay, so kat situ yang kita kena kurangkan. Selain pada folic acid, vitamin D, itu yang mohon puan ambil. Okay, buah, sayur-sayuran, daging, ayam, semua tu boleh makan, tapi makan ayam betul, bukan macam nugget ke, macam burger ke, sebab dia adalah processed food. Okay. Ajwani, saya pernah scan, doktor tu cakap dinding rahim saya tebal. Okey. Ya, betul. Okey, kalau tebal kita kena pastikan dapat period, tengok scan balik, tengok dinding tu nipis ke tak. Kalau tetap tebal, dan kena ambil biopsi. Okey. Cik Kina, sebab saya cek TVS bulan lepas, doktor kata PCOS sebab telur banyak, tapi range period saya normal macam yang doktor jawab tadi. Adakah itu normal bagi kondisi? Okay, so basically dalam situasi ni dia scan, okay, lepas tu ada banyak telur-telur dekat ovary tu, tapi dia dapat period regular. So apa yang puan ada adalah PCO, bukan PCOS. Kalau ada S maksudnya ada symptoms, ada sindrom dia maksudnya period you tak regular. So telur tu banyak tapi dia masih under control, sabit masih ada lagi period tu datang. So that's okay. Just berhati-hati, jangan gain tu weight gain, jaga berat badan semua, pastikan period tu regular. Okay, setiap bulan datang. Kalau kita gain weight, kita khawatir nanti kita boleh dapat PCOS, di mana period kita jadi tak regular, dia dah tak control. Dia macam darah tinggi juga, kalau kita jaga pemakanan kita, lifestyle, so darah kita okey, tekanan darah kita okey. Tapi kalau kita masa hari kita makan ikan masin ke, kita makan banyak makanan yang bergaram, dan tekanan darah kita mungkin jadi tinggi, so kita dah tak well control. Okay, so macam tu juga dengan PCOS, dia just berhati-hati, maintain continue lifestyle yang healthy, berat badan yang sama. So asalkan period tu datang, maksudnya dia under control, maksudnya ada telur yang besar, maksudnya ada ovulasi berlaku. Okay, so itu situasinya. Okay, I'm Sakinah Kamil, doktor, saya period tak sampai pusing 28 hari, sebulan datang 2 kali. So okay, kalau situasi ni minta puan check dengan doktor. So kenapa period tu kerap berlaku dalam 1 bulan tu, ada tak masalah lain macam polip ke, macam cyst ke yang menyebabkan period puan datang kerap. Okay, Tin BN, doktor, kalau saya nak makan Dufaston untuk avoid chemical pregnancy after ovulation, boleh tak? Kalau yes, recommended dose berapa ya dok? So kalau puan nak makan Dufaston bila UPT positif, sebenarnya kita akan bagi Dufaston. Mohon puan bincang dengan doktor, pergi jumpa, sebab dia perlukan prescription. Okay, so ada yang start 1 biji 2 kali sehari, ada yang 1 biji 3 kali sehari. Okay, alright. Pada masa sama, kalaulah ada PCOS yang ada background PCOS, minta puan continue healthy lifestyle, dan mungkin kena ambil metformin juga, okey, untuk bantu. Rara Yusof, salam dok, kalau period dah 3 bulan tak datang tapi test line single je, sebab apa? Sebab basically kalau single line maksudnya basically bukan sebab pregnancy yang period tak datang, maksudnya sebab telur tu tak besar, maksudnya telur tu tak matang, tak ada ovulasi, maka that's why you tak dapat period. Okay, so kena bincang dengan doktor, pergi check, pastikan betul ke PCOS. Okay, dan lepas tu kita rawat daripada situlah. Okay, Puan Faiza Bidin, Assalamualaikum doktor, saya ada PCOS, berat badan 95, now 75. Wow, 20 kilo. Period dah datang same date, tapi kenapa PRI? Kenapa PRI? Kenapa period saya datang 1-2 hari sahaja? Okay, so basically dia dah lose 20 kilo. Okay,
period dah datang tapi masih sedikit. So mohon puan periksa sama ada period tu datang, okey, hormon dah stabil, adakah perlu turunkan lagi berat badan, okey. So ataupun perlukan ubat untuk period tu datang, okey. Just make sure tak ada masalah yang lain menyebabkan hanya period tu datang sikit sahaja. Sebab antara isu dengan wanita PCOS, period dia datang cuma dia macam spotting sikit-sikit. So itu is not a normal period. Sebab kita nak normal period supaya darah tu turun, dinding rahim tu sort of like bertukar, shedding, dah ada shedding dia tu, kena period yang merah darah dia at least 1 or 2 days. Lydia, doktor, untuk tajuk endometriosis bila nak share? Okey, nanti kita akan share. Kita akan share Oktober. Okey. Ayuni Yusof, salam doktor, saya PCOS patient. First trimester saya folikel 33mm pada hari ke-10 tapi belum berjaya. Saya ada Google, kata besar sebab over mature, tak bagus, betul ke? Well, it's a bit hard to know sebab kita tak tahu betul ke telur tu over mature just based on the size. Okay, so maybe kalau situasi macam ni, kita nak tengok letrozole you berapa dos dia. Okay, adakah 2.5, adakah 5 mg ataupun 7.5. Mungkin instead of letrozole mungkin kita boleh tukar ke Clomid ke. So that's the thing. Tapi sebab cycle baru first time, so maybe daripada situ kita kena consider untuk cuba lagi second time, at least ada respon. Okay, so ada respon daripada letrozole. Sebab kebanyakan wanita PCOS dia tak respon the first cycle. So kat situ, so dari situ maybe kita the second cycle kita tengok dos, kalau terlampau tinggi mungkin kita rendahkan sikit, ataupun maybe instead of letrozole tukar Clomid pula. Dan tengok macam mana respon you. Dan 33mm betul ke itu adalah follicle, atau adakah ianya cyst ataupun kantung yang berisi air yang respon dengan ubat letrozole menyebabkan dia terlalu besar. Sebab sebenarnya telur matang kita nak at least 18mm ke atas, okay, tapi kita tak ada macam upper limit. Okay, so itu antara situasi yang boleh berlaku. Alright, so habis dah soalan. Total soalan hari tu 77. Tadi kita start daripada soalan 37. So ada 47 soalan. Dah habis dah saya punya hutang. Okay, so kat sini saya akan share dekat dalam Instagram saya dan juga Instagram Sofia, insyaAllah. Okay, pada siapa yang tak sempat join, boleh baca secara offline. Ada juga soalan-soalan kat sini tapi saya tak sempat jawab sebab klinik dah nak start. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa. I think Sofia akan buat live every Wednesday, ambil giliran doktor-doktor. Dan juga kalau ada apa-apa nak DM boleh saja, insyaAllah kami akan bantu jawab. Saya dan Amira akan go through soalan-soalan tersebut. Okay, alright, keep it up. Okay, jangan putus asa, insyaAllah boleh. Okay, take care. Assalamualaikum.